يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Dan kami perlihatkan neraka Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan pendedahan yang jelas nyata, iaitu orang-orang yang matanya telah tertutup daripada melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengingatiku, dan mereka pula tidak dapat mendengar sama sekali. Maka adakah orang-orang kafir menyangka bahawa mereka mengambil hamba-hambaku sebagai makhluk-makhluk yang disembah selain daripadaku dapat menolong mereka? Sesungguhnya kami telah sediakan neraka Jahannam bagi orang-orang kafir itu sebagai tempat tetamu. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kami khabarkan kepada kamu orang yang rugi serugi-ruginya amal-amal perbuatannya, iaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini. Sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan.
Mereka lah orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan akan pertemuan dengannya. Oleh itu gugurlah amal-amal mereka. Maka akibatnya kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka pada hari kiamat kelak. Mereka bersifat demikian. Balasannya neraka jahanam. Disebabkan mereka kufur ingkar. Dan mereka pula menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai ejekan. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh disediakan bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat tetamu yang serba mewah. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah daripadanya. Katakanlah wahai Muhammad, kalau semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku. Walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhan. Kita berada dalam ayat-ayat terakhir suratul Kahf. Bermula daripada ayat 100 sehingga ayat 110. Sekaligus menamatkan pembacaan dan penafsiran surah Al-Kahf. Surah yang ke-18 pada juzuk yang ke-16. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang balasan yang menanti orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menjelaskan punca kekufuran mereka dan bagaimana kesudahan mereka dan di mana tempat tinggal dan balasan mereka. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang berikutnya balasan orang-orang yang beriman. Dan Allah menjelaskan tentang luasnya ilmu Allah. Walau bagaimana cuba dicatat oleh manusia dengan menggunakan tinta daripada seluruh lautan. Bukan ditambah lautan seumpamanya. Dan ayat ini juga akhirnya menyuruh Nabi SAW untuk senantiasa bersifat tawaduk, merendah diri. Mengakui bahawa apa yang Rasulullah SAW sampaikan adalah wahyu daripada Allah. Wahyu yang diperintahkan. Dan penutup kepada ayat ini, Allah Ta'ala mengingatkan kepada manusia semuanya. Siapa sahaja yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan dua perkara. Maka ini intipati ayat-ayat yang kita bacakan berkenaan dengan penafsirannya. Bila Allah Ta'ala menyebut, وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ أَوْضَى. Dan kami bentangkan, yakni kami zahirkan pada hari kiamat kelak, ketika di padang mahsyar lagi akan neraka jahanam. Kalau sebelum ini, bagaimana kita cerita tentang Ya'juj Ma'juj, kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Ya'juj Ma'juj akan keluar, kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang tiupan sangkakala. Dan manusia akan dihimpunkan, yakni hari kiamat. Bila mana manusia dihimpunkan, antara perkara yang mereka lihat pertama-tama ialah neraka. Disebut dalam hadis bagaimana neraka ini ditarik oleh malaikat dengan 70,000 tali. Dan setiap tali itu ditarik dengan 70,000 malaikat. Neraka jahanam ditarik untuk dibawa di padang mahsyar, untuk diperlihatkan dan dipertontonkan amanah Allah yang sekian lama cuma didengar oleh manusia. Bahkan sebahagiannya mempersendakannya dan memperolok-olokkannya. Dan sebahagiannya tidak pernah merasakan takut dan gerung dan gentar. Maka pada hari kiamat kelak, di padang mahsyar, Allah Ta'ala akan membawa neraka jahanam berada di hadapan manusia. Dan Allah Ta'ala menyebut secara khusus, neraka ini dibentangkan kepada orang kafir. Dizahirkan sebagai suatu bisyarah, khabar gembira kepada orang beriman bahawa bukan mereka yang diseksa tapi orang kafir.
Orang beriman diselamatkan oleh Allah kerana mereka ini tidak menyekutukan Allah. Kerana itu Allah menyebut secara khusus yaumaidzil lil kafirin, pada hari itu yang hari kiamat. Lil kafirin, kepada orang kafir, ardan, dengan suatu penglihatan yang jelas, tanpa ada halangan, tanpa ada, kita katakan, semuanya jelas terpampang di hadapan mata orang kafir. Yang kita sebut, kita bacakan hadis yang sahih, bila neraka jahanam ditarik dengan 70,000 tali, dan setiap tali itu ada 70,000 malaikat yang menarik. Bayangkan seorang malaikat itu pun dah besar. Ini kan satu tali ada 70,000 malaikat. Ada 70,000 tali yang ditarik oleh malaikat dalam keadaan neraka itu meronta-ronta. Dek kuatnya neraka, besarnya neraka, ganasnya neraka. Daripada jauh mengeluarkan suara yang menakutkan. Daripada jauh lagi orang kafir dah tahu mereka akan masuk. Daripada jarak 40 tahun sebagaimana kita tafsirkan sebelum ini. Daripada jarak 40 tahun, orang kafir dah kata kami akan masuk dalam ini. Yakinnya mereka, sebab mereka melakukan kesalahan yang amat jelas, mengkufurkan Allah, mensyirikkan Allah. Kerana dosa yang paling jelas yang Allah akan zahirkan pada hari kiamat kelak ialah dosa syirik. Paling jelas sekali. Sehingga waktu mana dibentangkan neraka supaya orang kafir terus berputus asa. Ketika mana orang beriman, sebahagian mereka yang buat salah dan dosa masih mengharap syafaat. Masih mengharap keampunan Allah, belas kasihan Allah. Masih ada lagi kita sebut sebagai ruang-ruang. Tetapi orang kafir pada waktu itu mereka sudah putus asa. Tiada lagi ruang yang mereka harapkan. Tiada lagi pengampunan yang mereka dambakan. Tiada lagi belas kasihan yang mereka perolehi. Kerana tidak ada dosa yang paling Allah murka selain daripada syirik kepadanya. Sehingga Allah kekalkan yang mensyirikkan kepada Allah ini dalam neraka selama-lamanya. Maka Allah menyebut sifat orang kafir yang neraka akan dibentangkan di hadapan mereka pada mahsyar kelak. Allah Ta'ala menyebut yang pertama sifat mereka ialah at-ta'ami wa ib'adus sam'i anil haq. Pura-pura buta dan tak nak dengar kebenaran. Mereka ni pura-pura buta, yang ni tidak mahu melihat tanda-tanda kebenaran keesaan Allah. Allah sebut, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri. Itu orang-orang yang pada mata-mata mereka itu ada ghita', penutup. Ada penghalang. An dhikri, untuk mengingati kami. Untuk mengingati Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka tidak mahu mendengar kebenaran. Yang pertama Allah Ta'ala menyebut sifat mereka ini ta'ami. Ta'ami maknanya tak nak nampak. Pura-pura buta. Buat tak nampak walaupun nampak jelas kebenaran. Telah dizahirkan melalui debat. Melalui diskusi. Melalui penjelasan. Telah dihilangkan segala kekeliruan. Tetapi mereka tetap buat tak nampak. Kerana itu dalam ayat yang lain Allah berfirman. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Mereka ini bukan buta mata, tapi buta hati yang ada dalam dada mereka. Ya, orang kafir nampak jelas. Allah Ta'ala beri ilmu pada orang kafir sebagaimana Allah beri kepada orang Islam. Untuk apa melihat kebenaran? Kebenaran ini dia tak akan ada perbezaan antara orang kafir dan orang Islam. Atau antara manusia dengan manusia. Untuk melihat kebenaran. Kalau contoh, kita sebut satu tanpa satu. Bukankah orang Islam kata dua dan orang kafir juga kata dua? Siapa pun yang belajar, bila sebut satu tanpa satu, dia akan kata dua. Apakah orang kafir akan jawab 3, 4? Tidak, sebab ia kebenaran. Apakah kita akan berselisih dan khilaf? Kita tak akan khilaf. Tuan-tuan, jelas kewujudan Allah, keesaan Allah amat jelas, lebih jelas daripada satu tanpa satu. Kerana satu tanpa satu bukanlah satu bukti untuk kata di dua, melainkan itulah yang kita pegang secara keturunan, satu tanpa satu jadi 2. Tetapi ini tanda-tanda kejadian. Hidup mati manusia. Rezeki manusia. Matahari dan bulan. Lautan dan sungai. Gunung ganang. Semua ini tanda-tanda Allah wujud. Bahkan tidak ada yang paling banyak bukti kewujudannya melainkan Allah. Paling banyak bukti-bukti kewujudan. Hatta pada diri kita. Sehingga manusia akan lemah untuk berkata ini bukan dari Allah. Ini dari Allah. Maka sebab itulah bila Allah Ta'ala kata orang kafir ni pura-pura buta. Mereka buat tak nampak.
Seperti di mata mereka itu ada ghita, penutup. Menghalang mereka melihat kebenaran. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka tak mahu dengar. Bila orang kafir tak nak dengar, maka inilah menyebabkan Allah Ta'ala kumpulkan kekufuran, kesyirikan yang menebar dalam hati mereka. Kemudian Allah menyebut sifat mereka, ialah mereka menyembah selain dari Allah. Allah berfirman, afahasibal ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir menyangka, ayattakhidhu ibadi min duni awliya, bahawa bermanfaat untuk mereka ketika mana mereka menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, yakni pembantu-pembantu dan sembahan-sembahan. Afahasiba, apakah menyangka orang kafir itu? Orang kafir ingat berhala itu boleh tolong. Orang kafir ingat bahawa dengan cara menyengutukan Allah bermanfaat untuk mereka pada hari ini. Maka kata Allah, inna a'atadna, sesungguhnya kami sediakan jahannama lil kafirina nuzula. Kami sediakan neraka jahannam kepada orang kafir nuzulan, sebagai tempat tinggal. Perkataan nuzulan asalnya tempat di mana tetamu akan menerima. Seolah-olah mukaddimahnya ni, dia kalau kita jadi tetamu hotel atau tetamu rumah, dia ada, kita sebut mukaddimah dia, appetizer dia ada. Beri dulu air. Ini air welcome ni, ambil. Beri dulu makanan ringan, contoh. Maka Allah nak gambarkan mula-mula orang kafir itu bila dizahirkan kiamat, berlakunya kiamat, pertama-tama dah nampak dah neraka. Itu belum cerita azab yang akan mengenai mereka. Allah dah beri dah mereka kesan ataupun akibat syirik mereka kepada Allah. Disediakan secara segera kepada mereka akan azab neraka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kami beritahu kamu orang yang paling rugi amalannya? Allah Ta'ala sebut lagi, di antara sifat orang kafir yang menjadi penghuni neraka, mereka ini jahil dan bodoh. Al-jahlu wal ghaba'. Jahil dan ghaba'. Ghaba' ni atau kita panggil ghabi, bengong semua. Orang bodoh yang sesudah nampak dalil masa tu tunjukkan bodoh. Ini panggil ghaba', ghabi. Kalau kita sebut setengah orang ni macam tadi ni lambat pikat ni. Oh, lambat pikat. Bengong ni, bodoh ni. Ini disebut sebagai ghaba'. Apa kata Allah dengan sifat? Ada 3 sifat yang menyebabkan orang kafir masuk neraka jahanam. Pertama, mereka pura-pura butakan mata mereka dan pekakkan telinga mereka untuk mendengar kebenaran. Yang kedua, mereka menyangka berhala yang disembah tadi boleh beri manfaat dan boleh menolong. Dan yang ketiga, kata Allah Ta'ala, nak tak aku beritahu kamu orang paling rugi sekali dalam amalan mereka. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang sesat perjalanan hidupnya di dunia, wahum yahsabun, tetapi mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, mereka buat benda baik. Orang paling rugi sekali, dia buat satu amalan disangkanya bagus, rupanya tidak. Umpama begini, kita naik kereta, kita macam yakin jalan ni memang sampai ke tempat kita nak pergi, rupanya sesat, jalan mati. Kita dah macam confident jalan ni memang sampai tempat destinasi kita nak pergi. Last kali kita jumpa jalan ni jalan mati, bukan jalan dia rupanya. Bukankah bodoh kita menghabiskan usia, jam-jam yang banyak, habiskan minyak, habiskan masa. Maka Allah menggambarkan bagaimana ruginya orang kafir, duk sembah berhala siang malam pagi petang, mengadakan sekutu bagi Allah Ta'ala, masih tidak mau nampak Allah, sengaja membutakan mata dan telinga, lalu menyangka amalan mereka itu betul dengan menyembah berhala, kelak mereka akan mengetahui. Itulah amalan yang paling sia-sia yang mereka buat. Mereka habiskan usia mereka bagi menyembah perkara yang tak boleh beri manfaat, yang tidak boleh membantu dan tak boleh menolong, bahkan bertambah azab mereka. Bahkan dicampurkan sekali apa yang mereka sembah dalam neraka. Lalu Allah Ta'ala kata, ulaikal ladzina kafaru, demikianlah sifat orang-orang kafir. Macam tu perangai dia. Tak nak dengar kebenaran, tak nak lihat kebenaran, menyangka berhala boleh beri manfaat, menyekutukan Allah boleh menolong mereka hari kiamat kelak. Dan mereka ini tersesat dalam amalan mereka yang mereka menyangka mereka betul. Ingat betul. Kata ini perangai manusia yang tak nak dengar kebenaran, yang tak nak dengar nasihat, tak memelihat kebenaran. Dia dalam hidupnya dirasa apa dibuat tu betul. Sampailah zahir hasilnya tak betul. Hasil tak betul. Umpama kita tegur orang jahil, kita beritahu, jangan buat benda ni, jangan buat benda tu, ni bahaya. Tak bahaya, biasa, ni okey.
Sampailah dia terkena akibat perbuatannya, barulah nyesal saya tak dengar cakap awak. Dan nampak akibat. Dan nampak bahaya. Dulu orang cerdik, orang tahu, orang berpengalaman, beritahu dia. Tapi dia rasa apa yang dia buat ni betul. Kita ambil contoh mudah kita dengan mak ayah kita lah. Mak ayah kita beritahu kita, nasihat kita, sekian-sekian perkara. Kita tak apalah, saya tahu. Lah sekali sampailah kita berada pada umur matang, lalu kita betul lah mak saya nasihat dulu. Betul lah ayah saya nasihat. Dia dah habis puluhan tahun dalam menyanggah perkataan ibu ayah dia. Akhirnya baru dia kata betul. Ini kan pula menyanggah perintah Allah. Kita tuan-tuan kalau kita sanggah orang-orang yang bijak di kalangan kita, orang baik, ataupun mak ayah kita, sampai umur kita menyesal. Kenapalah dulu tak dengar cakap mak ayah saya? Kenapa dulu tak dengar cakap orang tua saya? Lalu kita melihat perjalanan hidup selama ni kita tak dengar, dia sia-sia. Lalu kita cuba baiki. Tak apalah kat dunia. Tapi akhirat kelak, bila dibawa segala amalan-amalan orang kafir, rupanya amalan-amalannya tidak punya faedah sedikit pun. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana yu'ta yaumal qiyamah birrajulil azimit tawilil akul syaru fala yazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin. Dibawa pada hari kiamat kelak seorang lelaki yang besar, yang tinggi, yang pemakan dan peminum. Maksudnya jenis orang selera makan, selera minum, orang besar. Tetapi bila ditimbang di sisi Allah tidak bernilai walau sebesar sayap nyamuk. Ini gambaran dia. Dalam hadis yang lain disebut, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah. La yazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin iqra'u in syi'tum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Wal ma'na annahum la thawaba lahum wa a'maluhum muqabilatun bil 'adzab fala hasanata lahum tuzanu fi mawazinil qiyamah wa man la hasanata lahu fa huwa finnar. Maksudnya ialah pada hari kiamat kelak akan datang seorang lelaki yang gemuk. Maksud lelaki gemuk, dia rasa dia besar, dia ada nilai. Dia rasa dia akan ada harganya. Maka ditimbang di sisi Allah, dia tidak ada nilai walaupun sebesar sayap nyamuk. Dan bacalah ayat, kalau kamu kehendaki, kata Rasulullah, maka waktu mana kami menimbang mereka pada hari kiamat, mereka tidak ada nilai walau sedikit pun dengan nilai timbangan. Maksudnya tak ada pahala. Ni amalan disebut dalam riwayat yang lain, mereka bawa amalan banyak. Tapi kafir. Mereka sedekah. Mereka buat baik pada anak yatim, buat baik. Mereka berbakti pada mak ayah dia, mereka baik pada jiran. Melainkan mereka kafir. Lalu datang dengan pahala besar, nampak macam kebaikan banyak. Seperti gunung Tihamah besar. Tetapi bila mana ditimbang tak ada nilai sebab syirik pada Allah. Sebab ramai orang kafir, dia berbangga kebaikan dia buat. Dia bangga dia tolong orang miskin. Dia bangga dia tolong ni, dia kata ini kemanusiaan. Bukan dengan kebaikan dia buat, dia rasa macam dia akan selamat. Bahkan kadang-kadang sebahagian orang yang tak tahu akidah juga lihat, oh dia ni orang kafir yang baik masuk syurga kot. Ni sebahagian orang Islam yang jahil tentang akidah. Sehingga meresak fahaman pluralisme dan yang fahaman liberalisme. Yang menganggap asalkan manusia buat baik boleh masuk syurga. Pertama kita tanya syurga tu siapa punya? Biar Allah punya. Biar Allah beritahu siapa layak masuk. Bukan kita yang beritahu siapa layak masuk. Ni Allah beritahu dalam Al-Quran. Ini kitab, ini Al-Quran yang tidak berubah walau satu perkataan. Walaupun satu baris. Syurga milik Allah. Walaupun kita manusia ni kadang-kadang kita nak judge orang masuk syurga. Oh ni ustaz ahli syurga. Ni ustaz dia baik, takkanlah masuk neraka. Biar Allah beritahu siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Neraka syurga bukan hak kita. Bukan milik kita untuk kata itu dan ini. Baik, bagi setengah orang kita, bukan setengah orang Islam pun jadi celaru. Sebab mereka tengok sebahagian orang kafir baik. Baik, sungguh. Lebih baik pada orang Islam. Misalnya, nampak zahirnya, jujurnya, amanahnya, buat baik, buat kebaikan itu, kebaikan ini. Bukan dermanya banyak, puluhan juta untuk pendidikan, untuk kebajikan. Ni ada seorang kaya bukan Islam, dia derma untuk charity sebanyak 2 bilion. 2 bilion. Kita nak masuk RM2 pun berkira lagi. Dia 2 bilion charity. Ni ada seorang hamba Allah, antara pelakon terkenal tapi kafir. Dia dermakan seluruh harta hasil lakonannya sebanyak $400 juta USD pada badan charity, badan amal. Ibu anak dia pun tak bagi.
Seorang anak sakdada, seorang anak ni lesbian, tak nak bagi. Dia bagi pada charity 400 juta. USD. Bukan RM400, 400 juta. USD. Darab pula 4, darab pula 5. Ini diberi. Baik kan? Baik. Tapi biar kita beritahu syurga ni siapa yang kata boleh masuk, tak boleh masuk. Allah. Di sini disebut dalam hadis ada orang, dia datang dengan gemuk amalan ni. Banyak amalan. Dia perumpamakan seorang lelaki yang gemuk yang datang. Tapi bila ditimbang tak ada nilai walau sikit pun. Sebab itu bila Hatim At-Ta'i, seorang yang pemurah. Bila anaknya Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, ayahku seorang yang baik dan pemurah. Apakah dia tak boleh masuk syurga?" Nabi kata tak boleh. Dia dah dapat apa yang dia nak, yang dipuji manusia. Kerana Hatim bin Adi, Hatim bin Adi, Hatim At-Ta'i, seorang Kristian. Dia Kristian. Anaknya Adi bin Hatim, asalnya Kristian, kemudian memeluk Islam. Demikian juga kakaknya, memeluk Islam. Jadi kedua ni duk fikir, ayah dia tak pernah buat jahat. Ayah dia tak main perempuan, ayah dia tak buat benda mungkar, ayah dia sentiasa tolong orang. Bukan sampai peringkat bila ayah dia miskin pun masih lagi tolong orang. Ketika mana kemarau, ketika mana kekurangan makanan, ayah dia yang ke depan. Bahkan dia sembelih dengan binatang yang banyak, dia beri makan semua orang yang kelaparan. Ya kalau dalam penilaian kita sendiri ni orang baik ini patut masuk syurga. Itu kata kita. Tapi apa kata Allah? Dan apa kata Nabi SAW? Ada orang kafir yang nampak bernilai, nampak berharga, tapi bila timbang tak ada harga kerana mereka mensyirikkan Allah. Kerana ayat ini berkaitan syirik Allah. Allah menyebut secara khusus orang kafir dan segala sifat orang kafir. Yang kita sebut 3 sifat mereka. Mereka butakan mata melihat kebenaran, tak nak ngaku Tuhan tu satu. Maka mereka kata pula agama ni sama belaka. Mereka cuba butakan telinga untuk dengar kebenaran. Dan mereka menyangka apa yang mereka buat tu dah betul. Dan mereka merasakan keberhala-berhala atau sekutu-sekutu atau dengan cara meninggalkan agama Allah boleh beri manfaat pada mereka. Akhirnya ketiga-tiga sebab ini menjadikan mereka kafir tulen. Kafir original. Yang menjadikan Allah Ta'ala berkata, kami sediakan kepada orang kafir. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Inilah sebenar-benar orang yang kafir dengan perintah Allah. Waliqaihi dan pertemuan dengan Allah. Yakni hari kiamat. Fahabitat a'maluhum. Kami batalkan semua pahala mereka. Kami batal. Semua amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak ada nilai di sisi Allah. Sepakat ulama bahawa siapa pun orang kafir yang buat apa pun kebaikan tak ada nilai di sisi Allah. Apakah dia mendapat balasan disebabkan kebaikannya? Ya, dia cuma dapat balasan dunia. Sebab itu harus kita mendoakan hal-hal dunia untuk orang kafir. Kalau dia buat baik, kita berdoalah. Moga awak sihat, moga bisnes awak ada moga bisnes awak ni sentiasa untung. Itu tak apa. Sebab itu hal dunia memang dia nak. Tapi kita tak boleh kata moga Allah ampunkan dosa awak. Itu tak boleh. Allah tak akan ampunkan dosa yang syirik pada Allah. Tidak. Bagaimana dia syirik? Jadi hati-hati dengan perasaan kita. Yang melihat orang bila baik tapi dia kafir. Kita rasa macam dia ada nilai di sisi Allah. Tak ada nilai. Kita rasa dengan pengorbanan dia buat. Dengan segala kebajikan yang dia buat. Dia ada nilai di sisi Allah. Jawapannya tak ada. Yang kata tak ada nilai Allah. Tuan-tuan kita macam gini. Kita ni orang tak berapa pakar. Lalu kita nampak benda ni macam benda tooling bernilai. Kita pun pergi tanya pakar dia tengok ini tidak bernilai. Maka kami tak ambil. Ni ada orang pajak gadai. Dia pun bawa satu barang. Dia ingat original. Dia tak tahu original. Dia kedai-kedai gadaian di luar negara. Ni pekat. Kita kedai gadai, kita gadai emas perak je. Ni kedai gadai di luar negara. Mereka gadai semua. Kereta, jam, lukisan lama, surat perjanjian. Mainan pun mereka gadai sebab mereka pandang nilai tadi dengan cara yang berbeza dengan kita. Dan yang ni pun gadai. Satu lukisan yang didakwa berumur sekitar 200 tahun. Nak berapa? Nak juta. Yang tempat gadai tu dia takkan telang bulat-bulat. Dia panggil pakar dia. Dia panggil pakar. Pakar pun datang. Ambil satu teropong kecil tengok. Cek. Buka belakang. Tengok ni lukisan atas kanvas.
tengok cat yang digunakan, tengok. Akhirnya dia kata ini fake. Ini fake, ini bukan yang asli. Kenapa dia pun beritahu? Yang ni menyangka, yang tak berpakai menyangka hari ni boleh buat juta lah balik. Sebab ni lukisan lama. Tapi datang pakai ketak ni tak ada nilai. Akhir balik kecewa. Contoh. Yang ni pula bawa ni. Pun dia anggap barang ni bernilai tinggi. Dia pun letak satu nilaian. Panggil pakar. Pakar tengok ni harga dia $15 je. Dia letak ni $10,000, $30,000, $40,000. Pakar kata $15. Sama ada dia ambil duit tu ataupun buat balik. Ya, ni pakar dunia. Tuan-tuan, kita tengok orang buat amalan. Di sisi Allah ni amalan fake. Amalan tak ada nilai sebab syirik kepada Allah. Siapa pakarnya? Allah. Bukan kita yang duk timbang amalan orang ni. Kita tak boleh nak judge orang ni dia buat amalan besar tak besar di sisi Allah. Semuanya di sisi Allah. Sebab itu dalam Quran sebut وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Ada benda yang kamu sangkanya kecil tapi di sisi Allah dia besar. Sebab itu kita diajar jangan ada pun sikap kita melihat kecil yang besar atau melihat besar yang kecil. Macam mana? Contoh, jangan duk tengok dosa kecil tu. Dosa kecil itu macam tak ada nilai. Mungkin besar di sisi Allah. Ni dosa-dosa kecil lah. Ustaz ni kecil je. Kecil ni takut kita jadi masuk neraka. Dan jangan juga kita melihat satu benda kebaikan yang kecil itu kecil. Mungkin dia besar pula di sisi Allah. Gambaran kita tidak tepat. Apa yang kita nilaikan tak tepat. Allah yang nilaikan. Sebab tu tuan-tuan tengok hari ni. Orang nilai manusia dengan cara apa? Bila kita like orang ni, kita nilai dengan cara apa? Pada zahir kita, pada gambaran yang kita tahu, maklumat zahir yang kita tahu. Walau hakikat kita tak tahu. Ini video viral yang 3 tahun lepas. Orang pun dah mati misalnya. Benda tu pun dah selesai tapi kita tak sebut lagi. Jadi cara kita buat satu judgement ataupun suatu penilaian. Akhir kita pun duk komen macam-macam, rupanya ni video tahun lepas. Ni kita komen-komen rupanya video dekat Argentina. Kita beria ni komen. Macam mana dalam negara ni boleh berlaku macam gini-gini. Rupanya cek-cek video ni daripada Argentina. Dah, kita yang tulis macam-macam tu. Banyak mana kita tertipu dengan penilaian palsu kita. Yang viral-viral ni, banyak mana nilainya palsu. Tak macam dijangka, tak macam dilihat. Kenapa penilaian sebenar di sisi Allah? Inilah cerita orang kafir. Bila kita tengok orang kafir, segala-galanya nampak lebih lengkap pada orang Islam. Tapi ketahuilah, kekafiran menjadikan semua benda yang dia ada tidak ada nilai. Biar dia ada harta banyak, biar dia pun ada anak ramai, biar dia ada pengaruh ramai, biar waktu mana dia mati seluruh dunia nangiskan dia, tapi di sisi Allah dia tak ada nilai. Kenapa? Kerana dia kufur. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang balasan orang kufur. Bila Allah Ta'ala berkata, "Zalika jazaohum jahannam." Demikian itu balasan mereka neraka jahannam. Bima kafaru, disebabkan apa yang mereka kufurkan. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka menjadikan perintah-perintahku dan rasul-rasul yang diutuskanku sebagai persendaan dan olok-olokkan. Bila tak nak dengar apa yang dibawa oleh rasul, maknanya mempersendakan rasul. Orang serius cakap, kita tak nak percaya, kita persendakan. Rasul-rasul bawa benda serius. Kalau kamu kufur, tempat kamu dalam neraka. Mana boleh? Kami orang baik. Kalau betul neraka, kenapa tak hidupkan balik bapak kami, nenek kami, moyang kami, beritahu dengan kufur masuk neraka? Mereka cakap macam tu. Macam hari ni juga kita sebut, bila mana awak tak solat, nanti masuk neraka. Dia kata, ada tak orang bangun dari kubur beritahu kalau tak solat masuk neraka? Dia punya hujah sama macam orang kafir. Ada tak yang kata begitu? Artinya dia mempersendakan kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Dan mempermainkan perintah Allah. Ni siapa suruh? Allah suruh. Lalu dipermainkan, saya tak kira Allah suruh ke siapa suruh, saya nak buat cara saya. Maknanya dia mempersendakan. Maka kata Allah, balasannya ialah neraka jahannam. Kemudian Allah menyebut, selepas menyebut keadaan orang kafir dan kesudahannya, dan Allah ulang-ulang azab yang akan dikenakan kepada mereka bagi menguatkan lagi bahawa orang kafir tak akan terlepas dari azab Allah. Kemudian menjadi kebiasaan Al-Quran, maka Allah akan menyebut balasan orang beriman. Kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga Firdaus, nuzulan, sebaik-baik tempat kembali mereka. Iaitu orang-orang yang bahagia di sisi Allah ialah orang-orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, bahkan membenarkan seluruh nabi-nabi dan rasul yang diutuskan, yang telah dihantar, dan mereka di samping itu melakukan amal soleh, mendirikan segala faraid, yakni perkara yang diwajibkan, dan segala perkara sunat, semuanya dilakukan demi mencari keredaan Allah. Dan bagi mereka itu syurga Firdaus, iaitu syurga yang paling tinggi, yang paling luas, yang paling afdal, yang paling utama. Syurga ni luas sekali. Apa nama syurga Firdaus? Dan syurga ini yang paling tinggi sekali. Dan syurga ini yang paling mulia sekali, yang disediakan kepada orang beriman. Baik, dalam perkataan Firdaus, apa maksud Firdaus? Firdaus dalam bahasa Arab maksudnya asyajaru multaf, iaitu pohon yang rindang ataupun kita panggil pohon yang banyak. Multaf, ini pohon yang saling berdekatan. Pohon ni dengan pohon ni dekat sehingga membentuk rimbunan yang nyaman, yang menyegarkan. Itu asal maksud Firdaus. Ia memberi maksud pokok yang rindang, yang lebat, yang saling mendekat antara satu sama lain. Dia panggil multaf. Bersentuhan dengan pokok sebelahnya. Macam kita tengok jenis pokok yang buat pagar tu. Atau pokok yang kita buat pagar, kita tanam, dia jadi pagar. Secara semula jadi. Dia kan berdekatan antara satu sama lain. Sehingga kita nampak dia macam satu pokok. Itulah maksud Firdaus. Asyajaru al-multaf. Wal aglam alaihi al-inab. Yang kebiasaannya ia merujuk kepada pohon anggur. Pohon anggur yang saling berdekatan sehingga membentuk rimbunan yang besar. Dan mengikut dalam bahasa Rom, makna Firdaus dalam bahasa Rom ialah bustan, taman. Ini makna Firdaus. Disebut dalam hadis yang sahih. Idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah wa minhu tufajjaru anharul jannah. Bila mana kamu berdoa untuk masuk syurga, maka doalah Firdaus. Doalah biar dapat Firdaus. Yang ini syurga Firdaus, kerana ia syurga paling tinggi dan syurga yang paling mulia, dan daripadanya mengalir sungai-sungai syurga. Artinya daripada punca Firdaus lah mengalir sungai-sungai syurga untuk ke syurga-syurga yang lain. Ini syurga Firdaus. Allah sebut khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak mungkin mencari pilihan lain. Ini terbaik, buat apa pilihan lain? Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin. Kullu darajatin minha ma bainas sama'i wal ardh. Wal firdausu a'laha darajatan. Wa min fawqiha yakunul 'arsy. Wa minhu tufajjaru anharul jannatul arba'ah. Fa iza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa." Maksudnya, sesungguhnya syurga itu ada 100 darjat. Dalam syurga itu sendiri ada 100 darjat. Setiap darjat itu antara langit dan bumi. Dan Firdaus merupakan syurga yang tertinggi darjat. Atas syurga Firdaus ialah arasy Allah. Dan di dalam syurga Firdaus itu mengalirnya 4 batang sungai. Yakni sungai susu, sungai madu, sungai arak dan juga sungai air yang nyaman. 4 sungai yang ada dalam syurga. Fa idza sa'altumullaha, bila mana kamu berdoa pada Allah untuk syurga, minta Firdaus. Ini bila kita minta, Allahumma inni as'aluka firdausal a'la. Allahumma inni as'aluka al-firdausal a'la. A'la tu sifat bagi Firdaus. Boleh je kita sebut Allahumma inni as'aluka al-firdaus. Ya Allah, aku mohon padamu Firdaus. Ataupun Firdausal a'la. Ustaz, kalau minta syurga je tak boleh ke? Pun boleh. Di sana ada waris hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku mohon padamu syurga dan apa sahaja yang mendekatkan aku pada syurga, sama ada perbuatan ataupun amalan. Perbuatan ataupun perkataan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka, dan apa sahaja yang mendekatkan diriku pada neraka, sama ada perbuatan ataupun perkataan. Maka boleh juga. Tapi sebaik-baiknya kita sebut Firdaus dalam doa kita. Kemudian kata Allah lepas menyebut
kelebihan orang beriman. Disebut tentang balasan orang kafir, kemudian kelebihan orang beriman. Kemudian Allah menyebut tentang kullau kanal bahr. Ceritanya, bila mana orang-orang Quraisy datang bertemu Yahudi, lalu mereka berkata, ajarkan kepada kami untuk kami tanya kepada Muhammad soalan yang dia tak boleh jawab. Soalan yang dia tak boleh jawab. Maka kata Yahudi kepada musyrik Mekah, tanya Muhammad itu tentang roh. Tanya dia tentang roh. Tanya dia tentang Ashabul Kahfi, tanya dia tentang Dzulqarnain. Maka ketika mana Rasulullah menjawab tentang roh, bila turun firman Allah, katakan roh itu urusan Allah, kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit. Maka orang Yahudi ni pun bawa jawapan ni, orang musyrik Mekah bawa jawapan ni pada Yahudi. Lalu bila dia bawa jawapan ni Muhammad jawab macam ni. Bila kami tanya pada Muhammad, ceritakan kami tentang roh. Itu ayat surah Isra. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan roh itu urusan Allah, kamu tidak diberi ilmu melainkan sikit. Yahudi kata, kami ada ilmu banyak. Utina ilman kathiran, utina Taurat, wa man utiya Taurat faqad utiya khairan katsira. Kami ilmu banyak, siapa kata ilmu sikit? Bila Rasulullah jawab melalui firman Allah, kamu tidak diberi ilmu melainkan sikit. Ialah kamu yang sikit, kami banyak. Kami ada Taurat. Jadi ilmu kami lebih banyak. Kami dapat kebaikan yang banyak. Maka Allah turun ayat ini. Kullau kanal bahr. Baik, kami nak beritahu. Ilmu yang kami beri wa imma yang kami turunkan dalam Taurat. Wa imma apa yang kami turunkan dalam Quran. Ini cuma sedikit daripada ilmu kami. Sikit je. Al-Quran itu Allah tak beritahu semua. Maksudnya, ilmu dalam Quran itu bukanlah menggambarkan itulah seluruh ilmu Allah. Itu sebahagian ilmu Allah. Bukan semuanya. Sebagaimana juga kita Taurat, sebagaimana juga kita Injil. Kan itu kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka yang mendakwa ilmu banyak. Katakan pada mereka, beritahu pada mereka betapa luas ilmu Allah. Dengan firman-Nya, kul, katakanlah. Kalau sekiranya laut, midadan menjadi tinta, menjadi dakwah. Di kalimat Rabbi, bagi menulis ilmu Allah. Bagi menulis hikmah Allah. Bagi menulis maklumat Allah. Nak tulis tentang ilmu Allah. Lanafidal bahr. Laut tadi kering. Tak cukup dakwah. 7 lautan. Qabla an tanfada kalimat Rabbi, sebelum habis dicatat ilmu Allah. Walau ji'na bimislih, katakan walau sekiranya kami datangkan dakwah lautan seumpamanya. Kami bawa 7 lautan sebagai dakwah kering sebelum habis tulis ilmu kami. Kemudian kami bawa sama lagi 7 lautan. Pasifik, Atlantik, semua bawa. Jadikan dakwah. Untuk tulis ilmu Allah. Tidak mampu untuk menulis ilmu Allah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menceritakan, Allah Ta'ala sebut, kalau sekiranya, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, ma nafidat kalimatullah, innallaha azizun hakim. Kalau sekiranya apa yang berada di atas muka bumi ini, pokok-pokoknya menjadi pena, jadi pen. Pokok-pokok tadi tukar jadi pena. Wal bahru, manakala laut pula menjadi dakwanya. Yang kami berikan 7 lautan, nescaya dah kering, dah patah pen tu. Pokok-pokoknya pen tu semua dah patah belaka. Dakwah-dakwah semua dah kering belaka. Manafidat kalimatullah. Ilmu Allah belum habis ditulis. Hikmah Allah belum habis ditulis. Menunjukkan luasnya ilmu Allah. Sebab itu tuan-tuan, antara benda yang Allah Ta'ala murka bila kita kata kita paling pandai. Paling pandai macam mana? Ilmu kita sikit. Bahkan seluruh ilmu hamba-hamba Allah ini dikumpulkan. Ilmu para Nabi, ilmu para Rasul, ilmu kita, ilmu para ulama, ilmu para wali, ilmu semua, para profesor semua. Maka dia umpama setitik air lautan. Ambil setitik, itulah ilmu yang kita kongsi selama ini berkurang berdekad beratus tahun, beribu tahun. Ilmu Allah yang tak habis. Sebab tu tuan-tuan tengok, setiap tahun, setiap generasi, setiap kurun, akan ada ilmu baru, ilmu baru, ilmu baru. Akan terus zahir ilmu-ilmu baru. Yang menunjukkan tidak kehabisan ilmu Allah Ta'ala. Sumber ekonomi, akan terus ada sumber-sumber ekonomi baru. Sebab itu kita tak boleh kata oh, nanti rezeki tak ada, nanti dunia jadi miskin. Tak, Allah limpahkan semua kekayaan. Kata Allah, lepas habis menyebut dan menjawab luasnya ilmu Allah.
Allah mengajar Rasulullah untuk bersifat rendah diri. Sebab kalau kita lihat daripada seluruh surah Al-Kahfi, ia mengajar tentang bukan sekadar mempertahankan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, tetapi mengajar, kerana surah ini ataupun surah ini yang menjadi pengajaran terpenting ialah bersifat rendah diri, tawaduk. Kisah Musa AS yang bertemu dengan Khidir AS bagi melambangkan tawaduk yang perlu ada walaupun seorang Nabi. Apatah lagi orang yang macam kita yang bukan Nabi. Ni Nabi ni Allah beri macam-macam. Yang kelebihan Rasulullah mengatasi segala karamat. Kita ni keramat tak berapa ada, tapi macam dakwa macam ada keramat. Rasa sombong. Rasulullah dengan mukjizat yang Allah beri pun tidak dibolehkan untuk rasa sombong. Padahal mukjizat ni jauh lebih terang daripada karamah. Lebih jelas. Bahkan kata Allah, kul, wahai Muhammad katakanlah, innama ana bashar, aku cuma manusia biasa. Manusia biasa. Mislukum macam kamu. Apa maksud manusia biasa macam kamu? Bukan secara akidah, secara perangai, perangai, hawa nafsu, bukan. Secara hakikat kemanusiaan dari sudut awak, dari sudut kejadian. Kejadiannya daripada perut ibu, dilahirkan, melalui fasa kecil, fasa remaja, dan sampailah kepada usia yang tua dan mati. Itu hakikat basyariah, hakikat kemanusiaan. Bukan dari sudut perangai. Awak ni pelupa, macam saya pun macam awak pelupa. Tidak, pada Rasul tidak begitu. Oh, awak jahat, sama macam kita lah, kita kan sama-sama jahat. Sama-sama manusia. Tidak. Maksud Rasulullah bahawa kamu ni manusia macam mereka, ialah dari sudut asal kejadian manusia. Bukan malaikat asal kejadian. Yang akan sihat dan sakit, akan hidup dan mati. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Wa Muhammad kamu mati, mereka juga akan mati. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul. Telah datang sebelum ini rasul-rasul. Dia datang dan dia pergi. Dan Muhammad SAW juga datang dan pergi. Ini wafat. Itulah dia basyariah. Kemanusiaan. Bukan dia kemanusiaan ha-ha perangai ini. Bukan. Para rasul mereka ini kita panggil maksum, terpelihara. Terjaga daripada kecil lagi. Tak ada Nabi yang masih kecil nakal. Tak ada. Allah pelihara daripada kecil lagi. Allah pelihara daripada perut ibunya lagi. Jadi baik, jadi soleh. Lahir dah baik. Dia tak ada kerenah Nabi-Nabi. Lahir tak ada kerenah. Masing-masing ada sifat yang menunjukkan keajaiban. Kerana Allah pelihara mereka daripada mula dilahirkan. Bahkan sebelum itu. Sehingga waktu kanak-kanak Allah pelihara. Hatta Nabi Muhammad SAW sebelum dilantik menjadi Rasul tak pernah buat maksiat. Kerana Allah dah pelihara. Jaga. Bahkan ditunjukkan sikap yang baik. Tanggungjawab. Menolong bapa saudaranya. Mengembala kambing. Tidak pernah menyusahkan keluarga angkatnya. Maka ini sifat-sifat mulia. Jadi kita boleh sebut. Allah suruh Rasulullah menyebut innama ana bashar mislukum, aku manusia macam kamu, bukan dari sudut perangai-perangai buruk tu, dari sudut dari sudut proses bagaimana manusia itu terjadi dan bagaimana kesudahannya. Yuha ilayya, tetapi diwahyukan kepadaku. Annama, bahawasanya Allah nak beritahu wahyu paling agung. Apa yang Allah nak beritahu dalam wahyu? Oh, Tuhan kamu cuma satu. Daripada ayat Fatihah sampai ayat An-Nas, yang Allah nak beritahu pokok paling besar sekali, Allah tu satu. Allah satu. Bila maksud Allah satu, tiada sekutu. Tiada yang seumpamanya. Tiada yang boleh mengatasinya. Maka ini Allah yang satu. Ini dia punya, kita katakan sulbi ataupun intipati. Terbesar Al-Quran. Yang Allah nak beritahu Allah tu satu. Kemudian Allah nak negaskan bagaimana cara menghormati satu Allah. Bagaimana cara kita manusia dalam beriman dengan satu Allah, maka Allah sebut di sini. Faman kana yarju liqa rabbi. Siapa yang nak jumpa Tuhan yang satu. Falyamal amalan salihah, maka lakukan amal soleh yang Allah perintahkan. Yang satu tu perintahkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekutukan dengan sesuatu. Sebab Allah satu. Maka kalau tahu Allah tu satu, maka lakukan amal soleh yang Allah satu tu perintahkan. Kemuncak amal soleh diterima atau ditolak ialah dengan tidak menyekutukan Allah. Sebab itu siapa pun yang menyekutukan Allah dan mensyirikkan Allah, wa imma syirik besar atau syirik kecil. Syirik kecil ni riak, sombong. Bila ada seorang lelaki kata, ya Rasulullah, saya ni memang nak buat baik, tapi dalam masa yang sama
saya pun nak seorang puji saya baik. Boleh tak? Maka turun ayat ini. Oh, tak ada orang bila dia buat baik, dia nak pula kedudukan di sisi manusia. Sebab itu disebut daripada Jundub bin Zuhair, iza salla rajul aw sama aw tasaddaqa fadhukira bi khairin irtahalahu fazada fi dhalika limaqalatin nasi lahu fanazala fi dhalik faman kana yarju liqa rabbi. Kata Ibnu Abbas daripada Jundub bin Zuhair, bila seorang tu sembahyang, seorang tu berpuasa, dia bersedekah, lalu orang pun puji dia, bagus, rajin solat, rajin sedekah, rajin dia ibadat. Maka bila mana orang puji dia, dia rasa macam happy. Kemudian bila dia happy, maka dia tambah lagi amalan dia. Biar orang kata lagi baik. Maka turun ayat ini. Hatta kita kalau kita rasa happy pun jangan. Kita happy, kita syukur kerana Allah yang beri kita kekuatan ini. Bukan happy sebab orang tahu kita solat banyak, bukan happy sebab orang tahu kita puasa banyak, bukan happy sebab orang tahu kita itu dan jangan. Kita bimbang yang akan merosakkan amalan. Dan riwayat yang lain, seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, inni akifu uridu wajah Allah wa uhibbu an yura mautini. Falam yarudda alaihi syai'an. Hatta nazalat hazil ayah, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya Rasulullah, saya suka berdiri dalam keadaan mencari keredaan Allah. Tapi saya juga suka supaya orang lihat kedudukan saya. Maka Nabi tak jawab. Nabi diam. Maka turun ayat ini. Siapa yang benar-benar nak jumpa Allah, maka hendaklah dilakukan amal soleh dan jangan mensyirikkan Allah sesuatu pun. Jangan. Diriwayatkan daripada Mujahid, kana rajulun minal muslimin yuqatil wa huwa yuhibbu an yura makanahu fa anzalallah faman kana yarju liqa rabbih. Ada seorang lelaki zaman Rasulullah. Dia berperang. Tapi dia berperang, dia suka kalau orang puji dia sebagai seorang pemberani. Maka turun ayat ini. Jadi secara umumnya, wa imma dalam makna yang utama, siapa pun yang menyekutukan Allah, maka terbatal amalannya. Atau dengan makna yang kedua, siapa yang menyekutukan Allah dengan maksud syirik kecil, yakni riak, pun terbatal amalan. Jadi siapa buat satu amalan kerana mengharapkan pujian manusia dan kerana manusia, maka Allah juga akan batalkan. Sebab itu kata Rasulullah, iyyakum wasyirkal asghar. Jauhilah kamu daripada syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Kata Rasulullah, ar-riya'u, riya. Iaitu bila mana kita buat amalan, kita mahu dipuji dan mendapat kedudukan di sisi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.